Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya di Laila Kadir dalam berita semasa. Tabung haji jangka nilai bantuan kewangan haji meningkat RM400 juta tahun ini berbanding RM185 juta pada 2022. Yang berikutan kos haji jemaah muasasah meningkat sebanyak 8% tahun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar memaklumkan bantuan tetap diteruskan secara bersasar dengan membuat semakan penerima menerusi kerjasama daripada agensi kerajaan. Kadar bayaran haji bersasar mengambil kira tahap kewangan individu dan bukan pendapatan isi rumah. Pemberian bantuan haji secara bersasar dapat membantu tabung haji menampung perbelanjaan kos operasi haji keseluruhan. Terkini kos haji meningkat menjadi RM30,850 untuk setiap jemaah muasasah Malaysia. Cadangan membina pasaraya besar bagi golongan berpendapatan rendah B40 dipertimbang. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub, perkara itu masih dalam perbincangan dengan pihak terlibat, terutama pemain industri. Menurut beliau, pasaraya seperti itu telah wujud di beberapa negara Eropah dan boleh diaplikasikan di negara ini. Beliau menyatakannya selepas melancarkan jualan rahmah bersama rangkaian kedai serbaneka di Bukit Jalil. Para peniaga bazar Ramadan diingatkan untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan pihak berkuasa tempatan PBT. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, prosedur serta garis panduan berkaitan bazar telah dimaklumkan kepada peniaga lebih awal. Sungguh pun begitu, masih terdapat isu peniaga yang berniaga di tempat larangan seperti di tempat meletak kereta. Ada sebab-sebab tempat-tempat tertentu itu tidak boleh berniaga, tidak boleh dipasang kemah kerana tujuan untuk parking. Tadi pun antara isu dia adalah isu parking. Kita dimaklumkan dalam mesyuarat ESCO dan kita semua bersetuju bahawa keputusan oleh PBT itu akan disokong oleh pihak MMK. Bermakna kita akan menyokong apa juga keputusan yang dilakukan oleh pihak PBT. Kita tidak akan berkompromi kerana kita telah memberi masa yang cukup panjang. Kita dah buktikan, kita tunjukkan kawasan mana boleh berniaga, kawasan mana tidak boleh berniaga. Saya harap mereka kena hormat. Kementerian Kewangan memaklumkan tidak membuat sebarang pembatalan kepada kelulusan pengecualian cukai diberi kepada Yayasan Al-Bukhari. Ia sejajar Subseksyen 44-6 Akta Cukai Pendapatan yang meluluskan yayasan tersebut sebagai institusi bukan keuntungan ditubuhkan bagi maksud amal. Penjelasan dibuat susulan tular dakwaan mengaitkan mantan Menteri Kewangan Lim Guan Eng telah membatalkan status pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari. Perkara tersebut juga telah dijelaskan Perdana Menteri di Parlimen pada 21 Mac lalu. Kementerian Kewangan memandang serius tuduhan dan laporan polis akan dibuat ke atas dakwaan tersebut. 5 lelaki direman 5 hari bagi membantu siasatan 3 kes tuntutan palsu berjumlah lebih RM2.5 juta. Perintah reman terhadap semua tertuduh berusia lingkungan 40 hingga 52 tahun itu dikeluarkan Magistrate Mahkamah Shah Alam Nur Syuhada Abdullah. Tuntutan berkenaan membabitkan kerja penyelenggaraan, penambahbaikan dan membaik pulih fasiliti sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil di Selangor pada 2020. Kesemua mereka ditahan semalam ketika hadir memberikan keterangan di Pejabat SPRM Selangor. Siasatan dilakukan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Dengan itu, sekian berita. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.